kasih Dr. Zalina dan kepada semua yang dapat bersama kita pada petang ini. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk sesi ini. Tajuk kita hari ini ialah Adversity Quotient. Kita pernah dengar tentang Intelligence Quotient, Social Quotient, kita pernah dengar tentang Emotional Quotient, dan yang berbeza-beza. Tapi hari ini saya akan kongsi sedikit tentang adversity quotient dan apa maksudnya. Kalau kita sebut tentang intelligence quotient ini, kita semua dah biasa. Bila kita mengemukakan sesuatu masalah, bagaimana kita dapat memahami isu itu, bagaimana kita dapat mengupas dan buat analisis. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah matematik, bagaimana kita nak mengingati sesuatu fakta, bagaimana kita nak membuat sesuatu hujah yang menggunakan fakta itu, semuanya berkait dengan intelligence quotient. Kalau emotional quotient pula, kita sentiasa cuba memahami kalau orang marah dengan kita pun, bagaimana kita nak berbincang dengan individu macam sebegitu. Dan selain daripada itu, bagaimana kita nak juga menepati masa, bertanggungjawab, jujur, kita menghormati had di antara apa jua situasi. Kalau kita tahu tentang kita berjenaka, kita tahu joke jenis apa yang kita boleh kemukakan. Dan kita sentiasa humble, ya, rendah diri, dan kita ikhlas, genuine, dan sentiasa mempamerkan empathy, consideration. Dan dalam social quotient pula, kita bina network kita dengan rakan-rakan, dan kalau kita dapat kekalkan network jaringan kita dengan rakan-rakan, maka ia mempamerkan social quotient kita. Adakah dari segi SQ ni SQ kita itu sihat? Kadang-kadang kita selalu dengar orang mengatakan dia IQ dia okey tapi EQ dia ada question mark. Why do people say that? Orang yang pandai, cerdik dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bila nak melayan pihak ketiga, kita nampak dia cepat marah, walaupun baru berbincang saja sesuatu perkara dia boleh marah. So perkara IQ, EQ ini sentiasa menonjol, sentiasa akan dipamerkan oleh kita. Tapi melangkaui semua ini adalah quotient yang keempat, iaitu adversity quotient. Apa dia adversity quotient ni? Quotient yang berkaitan dengan bagaimana kita nak melalui cabaran-cabaran dalam hidup kita. Kekangan dalam hidup kita. Rintangan-rintangan dalam hidup kita. Ada yang dapat melaluinya dengan baik, tapi ada yang akan dapat stres, ada yang kadang-kadang cepat marah dan sebagainya. Atau dia terus akan give up. Akan give up saja. Dalam buku-buku yang saya pernah baca juga, buku Unstoppable. Ya, buku Unstoppable ni, saya baca buku ni lebih kurang, saya tak tahu kalau boleh nampak tajuk buku ni, Unstoppable ini. Saya baca 10 tahun dahulu dan saya buat pembentangan tentang satu cerita dalam buku ni, Mission on the March. Ya, tentang seorang yang bernama Legson Kaira. Legson, Legson Kaira. Kayra, ya. Yang jalan 2,500 batu untuk rupa angan-angan nak pergi ke Amerika untuk belajar. Dia datang dari kampung yang remote. Akhirnya, cerita dia mungkin dalam sesi yang akan datang, ya, Dr. Zalina, saya akan bentang cerita tentang Legson Kaira ini dalam buku Unstoppable. Very interesting. Dan dia juga dalam buku Unstoppable ni hanya 2-3 muka surat. Tapi dia menulis sebuah buku sendiri, I Will Try,
Buku tu ditulis dalam tahun 1965. Kemudiannya memang Laxton Khaira sampai ke Amerika dan dia jadi seorang profesor dan sebagainya. Dia meninggal dunia pada tahun 2012 bila umur dia 70 tahun. Dan dia ada menulis beberapa buah buku yang lain. So it's a fantastic story yang mewakili the adversity quotient ni. Macam mana rintangan, dan kalau kita baca, kita tak boleh nak bayangkan bagaimana contoh macam Laxton Khaira ini boleh melalui sebegitu dan akhirnya boleh sampai ke Amerika ya, daripada Malawi untuk belajar di Amerika. So if you have a chance, boleh Google nama beliau Laxton Khaira and you can read also about him. So adversity quotient ni saya rasa kita semua pernah hadapi ya. Kadang-kala di peringkat bila umur kita masih muda dan ada yang kemudiannya. So, apa jenis-jenis adversities yang selalu kita hadapi? Bagi setengah orang, disability. Dan kita tahu, ada yang mereka yang ada disability pun, kalau kita lihat Paralimpik, macam mana yang dengan disability, lompatan dia dan sebagainya lebih baik daripada yang normal. So people with disabilities walaupun congenital dan mereka boleh hadapi adversities itu. Dan kadang-kala yang slow learners dan sebagainya. Saya suka tengok program America's Got Talent. Kadang-kala kita lihat kanak-kanak yang ada autism, tapi bila kita lihat dia punya bakat itu, dia ada seorang tu dia memang dia buta dan dia autistik, tapi bila dia main piano dan dia nyanyi, memang hebat. So how do people get, macam mana, saya rasa adversity quotient mereka tu memang hebatlah. Dia boleh melalui segala rintangan. Kadang-kala rintangan itu datang daripada persekitaran kita, environmental. Kadang-kala daripada pengasuhan kita, upbringing. Kadang-kala persekitaran kita, our association. Dan kita pernah tahu kita selalu tanya murid kita, dia datang dari mana. Kenapa? Kita tahu ada yang datang daripada adverse, situasi yang adverse. Bila kita fahami situasi mereka, maka kita tahu bagaimana kita boleh sokong mereka. Bagaimana kita boleh pastikan bahawa adversity quotient dia tu kuat. Dia boleh melalui segalanya. Ada tu kerana situasi ekonomi, kerana turun-temurun, kalau di estate, kekal di estate dan sebagainya, the trend. Kadang-kala di tempat kerja, cabaran-cabaran yang dilalui. So, adversity ini pelbagai jenis adversity, tapi daripada adversity ini, dia adversity itu boleh ke arah melahirkan competitiveness, keinginan untuk bertanding, productivity, creativity, motivasi, ambil risiko, mempertingkatkan prestasi dan juga untuk terus kekal persistence dan ingin nak belajar dan ingin nak ubah. Dan di Malaysia pun kita tahu ada ramai yang ada disability tapi hebatnya boleh ada bakat-bakat yang lain. So adversity quotient ni kita mungkin semua pernah hadapi tapi pada tahap-tahap yang berbeza. Dan cara kita menangani adversity itu berbeza di antara kita. Yang penting kita tidak mau give up. We do not want to give up. Kita tidak mau menyerahlah. So ada kajian yang menunjukkan people that have higher EQ dengan SQ ni boleh mencapai jauh lebih daripada orang yang high IQ. Tak semestinya high IQ itu akan lebih berjaya daripada yang mereka yang kurang atau lebih rendah IQ. Dan kadang-kala orang yang tinggi IQ ni dia bekerja untuk mereka yang ada EQ dan SQ yang tinggi. Dan kita tertanya, kadang-kadang kita jumpa murid kita duit sekolah dulu ni lebih kurang aja, selalu matematik dia gagal. Tapi dalam dunia kerja dia hebat.
Dan di situ kita akan dapati mungkin orang yang lebih tinggi IQ bekerja untuk beliau. So dalam erti kata yang lain, EQ ni berkaitan dengan karakter kita, perwatakan kita. SQ itu karisma kita. Tapi kita perlukan semua. Kita perlukan IQ, EQ dan SQ dan juga AQ. Kerana AQ itu akan memberi kita kekuatan untuk melepasi atau melawan segala rintangan. Dan kita kena cari cara-cara bagaimana kita boleh improve IQ, EQ dan SQ kita. Dan sememangnya ada banyak cara. So untuk kanak-kanak, bukan saja ibu bapa tapi untuk guru, biar kanak-kanak kita diberi pendedahan kepada banyak jenis aktiviti dan bukan saja akademik. Sebab itu co-curriculum begitu penting di sekolah. Dan aktiviti-aktiviti lain sepanjang persekolahan seorang kanak-kanak. Dalam sukan, dalam arts, drama dan sebagainya. So we need to develop their IQ and also their EQ, SQ dan AQ. Kalau kalah, itu dia perlukan AQ yang tinggi. Tak apa, cuba lagi. Try again. Kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Thomas Alva Edison sebelah kanan, our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is to try just one more time. Dan saya pernah baca Thomas Alva Edison, dia buat lebih kurang 1000 eksperimen sebelum dia boleh jadi pencipta untuk light. Right? So dia percaya that you have to always keep trying. So kanak-kanak patut boleh buat banyak jenis tugasan, banyak pendedahan, pelbagai kerja yang boleh mereka lakukan. Kerja rumah, di rumah pun kita perlu bagi kerja-kerja home chores kepada kanak-kanak juga. Supaya mereka dapat pendedahan. Bukan sebagai satu kalau anda buat salah, baru diminta buat suatu kerja. Not as punishment. Akhir sekali, saya nak berakhir dengan ungkapan ini. Do not prepare the road for our children. Prepare our children for the road. Kita tak mau spoon feed segalanya. Jangan bimbang, ini saya buat untuk you, ini saya buat untuk you. Segalanya. Tetapi kita bagi mereka segala ilmu, dedahkan mereka kepada segala pengalaman, jadi mereka tersedia untuk menghadapi hidup mereka setelah alam persekolahan. Dan juga bila mereka keluar untuk belajar atau kerja. Dan slide yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak buku yang boleh dibaca tentang adversity quotient ini, adversity quotient. Saya akhiri dengan ayat yang saya selalu bacakan. Buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. So bacalah. Tak semestinya kalau bukan dari buku, dapatkanlah ilmu dari mana pun. Ilmu itu penting untuk perkembangan minda kita. Itu saja daripada saya, Dr. Zalina. Terima kasih semua kerana bersama pada hari Jumaat ini.